Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khadijah Nabiah binti Cik Halifah, pelajar PDPP PAI 3, angka giliran 2021424200047, akan menerangkan tentang isu kebat dalam pentaksiran pendidikan Islam. Baiklah, kita tengok kepada isi kandungan apa yang saya akan terangkan di dalam tajuk ini. Yang pertama ialah pengenalan, yang kedua ialah definisi kebat, yang ketiga ialah kita pergi kepada konsep dan fokus kebat, yang keempat kita masuk kepada kebat dalam pendidikan Islam, yang kelima kebat dalam pentaksiran pendidikan Islam, yang keenam ciri-ciri kebat dalam pentaksiran, dan yang ketujuh ialah isu kebat dalam pentaksiran pendidikan Islam, dan yang terakhir ialah cara mengatasi dan juga cadangan penambahbaikan. Baiklah, kita pergi dulu kepada pengenalan. Transformasi kurikulum pendidikan dalam PPPM iaitu Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013 hingga 2025 memberi penekanan utama terhadap konsep kemahiran berfikir aras tinggi iaitu KEBAT yang berupaya melahirkan generasi yang mempunyai keupayaan dalam pemikiran kritis dan kreatif. Proses transformasi pendidikan Islam juga telah dirangka berdasarkan pelaksanaan pengajaran guru di sekolah melalui pengubahsuaian melibatkan komponen keupayaan kurikulum, pembentukan budaya sekolah, penambahbaikan pengetahuan guru dan tahap kemampuan pelajar mengaplikasi setiap isi kandungan pembelajaran berorientasikan kebat. Okey, baik. Seterusnya kita pergi kepada definisi kebat. Apa yang dimaksudkan dengan kebat ini? Okey, bahagian pembangunan kurikulum pada tahun 2013 mendefinisikan kebat ialah keupayaan untuk mengaplikasikan pengetahuan, kemahiran dan nilai dalam membuat penaklukan dan refleksi bagi menyelesaikan masalah, membuat keputusan, inovasi dan berupaya mencipta sesuatu. Manakala menurut Brockhart 2010, kebat adalah mempersoalkan, berupaya memahami dan menganalisa sesuatu untuk memahami pemikiran sendiri dan juga orang lain. Manakala yang terakhir menurut Anderson 2011, kebat bermaksud ciri-ciri perluasan pemikiran seseorang pelajar itu untuk menginterpretasi, menganalisis ataupun memanipulasi sesuatu maklumat. Seterusnya ialah konsep kebat. Konsep pelaksanaan kebat dalam bilik darjah menurut KPM memerlukan perubahan dalam kurikulum, pedagogi dan pentaksiran. Maksudnya kat sini, kebat ini merangkumi kepada 3 perkara iaitu kurikulum, pedagogi dan juga pentaksiran. Kurikulum yang dibentuk berdasarkan kebat memerlukan ianya ditulis secara eksplisit di dalam dokumen kurikulum. Contoh yang kita nampak sekarang ialah di SKP lah dokumen kurikulum tersebut. Dalam DSKP ini pun telah diterapkan konsep kebat. Baiklah, yang kedua ialah pedagogi. Pedagogi yang dilaksanakan dengan pelbagai strategi PDP yang menerapkan kebat seperti alat berfikir, soalan aras tinggi dan inquiry. Maksudnya kat sini strategi PDP yang kita gunakan sekarang perlu memasukkan unsur kebat. Dan yang terakhir ialah pentaksiran. Pentaksiran yang dipelbagaikan menerusi soalan berbentuk aras tinggi iaitu kebat dalam peperiksaan pusat dan penilaian yang dilakukan secara berterusan menerusi penilaian berasaskan sekolah iaitu PBS yang melibatkan 3 aspek utama iaitu penilaian psikomotor, peperiksaan dan juga pendidikan jasmani dan kesihatan iaitu PAJSK.
Okey, seterusnya ialah fokus kebat. Okey, kebat berfokus kepada kemahiran aras tinggi dengan memberi tumpuan kepada 4 perkara. Okey, yang pertama ialah mengaplikasi. Okey, mengaplikasi ni ialah kebolehan menggunakan pengetahuan untuk menghasilkan sesuatu yang baharu seperti menjalankan eksperimen dan juga membuat binaan. Okey, yang kedua ialah menganalisis. Okay, menganalisis ialah mencerahkinkan atau menstruktur maklumat ke dalam bahagian yang lebih kecil, menentukan bagaimana bahagian struktur keseluruhan atau maklumat atau matlamat berkaitan antara satu sama lain. Okay. Fokus yang ketiga ialah menilai. Menilai ni ialah membuat pertimbangan berdasarkan kriteria dan standard melalui memeriksa dan mengkritik. Dan yang fokus yang terakhir ialah menyatukan fokus yang terakhir ialah mencipta. Okay, mencipta ni ialah menyatukan elemen untuk membentuk sesuatu, menyusun, menjana, merancang atau menghasilkan semula elemen ke dalam corak atau struktur yang baharu. Okay, itu ialah 4 fokus kebat. Okey, kita telah tahu apa yang dimaksudkan dengan kebat, konsep kebat dan juga fokus kebat. Okay, jadi sekarang kita pergi pula kepada kebat dalam pendidikan Islam. Okay, kebat dalam pendidikan Islam ialah pelaksanaan pengajaran guru pendidikan Islam sekolah melalui pengubahsuaian melibatkan komponen keupayaan kurikulum, pembentukan budaya sekolah, penambahbaikan pengetahuan guru dan tahap kemampuan pelajar mengaplikasi setiap isi kandungan pembelajaran yang diperolehi agar matlamat pengenalan pengajaran dan pembelajaran yang berorientasikan kebat dapat dilaksanakan dengan berkesan. Seterusnya, membentuk penghayatan akidah yang mantap dalam kalangan pelajar. Itu ialah maksud kebat dalam pendidikan Islam. Seterusnya ialah kebat dalam pentadsiran pendidikan Islam. Kebat dalam pentadsiran pendidikan Islam ialah satu proses pembelajaran yang merangkumi aktiviti menghurai, mengumpul, merekod, memberi skor dan menginterpretasi maklumat bagi guru kepada tahap kemampuan pelajar untuk membuat penakhulan dan refleksi bagi menyelesaikan masalah, membuat keputusan, berinovasi kepada setiap isi kandungan pembelajaran yang diperolehi agar matlamat pengenalan pengajaran dan pembelajaran yang berorientasikan kebat dapat dilaksanakan dengan berkesan dan seterusnya membentuk penghayatan akidah yang mantap dalam kalangan pelajar. Itu ialah kebat dalam pentadsiran pendidikan Islam. Okey, seterusnya ciri-ciri kebat dalam pentadsiran. Okay, apa ciri-ciri kebat yang perlu ada dalam pentadsiran ni? Okay, yang pertama ialah stimulus. Okay, stimulus ni menggunakan stimulus secara ekstensif. Okay, menggunakan secara ekstensif ni maksudnya secara berkembang lah. Okay, contohnya kita guna gambar rajah, graf, petikan untuk menjana penaklukan kritis dan juga kemahiran inference. Okay, seterusnya, item tidak berulang. Okay, item tidak berulang ni ialah item pelbagai atau berbeza setiap tahun melangkaui bahan buku teks untuk mewujudkan suasana yang baharu. Okay, maksudnya kita tidak menggunakan item yang sama pada tahun, contoh pada tahun 2020, 2021 tu kita guna item yang berlainan. Jadi kita tak gunalah item yang sama supaya tidak terjadi item tu berulang kembali dan murid tidak dapat merasakan unsur kebat tu kerana benda item tersebut dah ada pada tahun sebelumnya. Okay, seterusnya ialah berdasarkan situasi yang sebenar. Okay. Kenapa kita guna berdasarkan situasi yang sebenar agar dapat mencabar murid untuk menyelesaikan masalah kehidupan sebenar dengan menggunakan pembelajaran daripada pelbagai disiplin.
Okay, seterusnya ialah ciri kebat ialah pelbagai tahap pemikiran. Okay, iaitu untuk mentafsir pelbagai aras pemikiran dalam domain kognitif untuk memberi impak yang lebih besar. Okay, seterusnya ialah konteks bukan lazim. Okay, konteks bukan lazim ni ialah konteks yang merujuk kepada situasi baharu yang tidak lazim kepada murid. Okay, yang bertujuan untuk merangsang murid berfikir dan bukannya menyatakan semula apa yang dipelajari semasa PDP. Okey, maksudnya kat sini ialah konteks yang tidak lazim kepada murid ni yang tidak biasa dengan murid. Kenapa kita gunakan konteks yang tidak biasa dengan murid? Okey, yang bertujuan untuk merangsang murid ni untuk berfikir dengan lebih berfikir aras tinggi lah, dan bukannya murid tersebut dinyatakan semula apa yang dah dia belajar waktu PDP itu. Okay, itu ialah 5 ciri-ciri kebat dalam pentadsiran. Okey, ini ialah gambar rajah kemahiran berfikir aras tinggi. Okay, yang terbahagi kepada dua iaitu taksonomi asal dan juga taksonomi semakan. Okay, taksonomi asal itu telah diubah dan yang terkini ialah kita menggunakan taksonomi semakan dulu. Okay, taksonomi asal yang bermula daripada pengetahuan, kefahaman, aplikasi, analisis, sintesis dan juga penilaian. Okay. Taksonomi itu ialah taksonomi asal. Okay, taksonomi asal pengetahuan telah diubah, telah disemak kepada mengingat, kefahaman telah diubah kepada memahami, aplikasi telah diubah kepada mengaplikasi dan analisis telah diubah kepada menganalisis. Kemudian sintesis telah disemak kembali dan ditukar kepada menilai, dan yang terakhir ialah penilaian ditukar kepada mencipta. Itu ialah 6 langkah untuk ke arah kemahiran berfikir aras tinggi. Okey, ini ialah rajah kemahiran berfikir. Okay, dia bermula dengan kemahiran berfikir aras rendah, kemudian kemahiran berfikir aras sederhana dan disusuli dengan kemahiran berfikir aras tinggi iaitu kebat. Okay, untuk aras mengingat dan juga memahami, dia berada di kemahiran berfikir aras rendah. Dan seterusnya mengaplikasi dan menganalisis berada di kemahiran berfikir aras sederhana, manakala aras menilai dan juga mencipta berada di kemahiran berfikir aras tinggi, kebat. Okey, kemahiran berfikir aras tinggi, kebat, biasanya merujuk kepada 4 tahap kemahiran teratas dalam taksonomi Bloom edisi semakan iaitu Anderson dan Karawong 2001, iaitu mengaplikasi, menganalisis, menilai dan juga mencipta. Okey, ini ialah hierarki Anderson 2001 yang telah disemak kembali, yang mana dia menekankan kepada pemikiran, mengaplikasi, menganalisis, menilai dan mencipta. Okay, 4 aras ini baru dikategorikan sebagai aras tinggi. Seterusnya kita pergi kepada elemen dalam melaksanakan kebat, terbahagi kepada 2 kategori iaitu elemen utama dan juga elemen sokongan. Okay, elemen utama terdapat 3 elemen iaitu kurikulum, yang kedua pedagogi, dan yang ketiga ialah pentadsiran. Okay, 3 elemen utama ni ibarat kita wajiblah untuk ada bagi melaksanakan kebat tu sendiri. Okay, seterusnya kita pergi kepada warna pink iaitu elemen sokongan dalam melaksanakan kebat. Okay, terdapat 4 elemen iaitu sumber, latihan, sokongan masyarakat dan juga co-curriculum. Okay, elemen sokongan ni sebagai sokongan bagi melaksanakan kebat di sekolah. Okay, baiklah, seterusnya kita pergi kepada isu kebat dalam pentadsiran pendidikan Islam ataupun cabaran kebat dalam pentadsiran pendidikan Islam.
Okey, isu yang pertama ialah ketidaksediaan guru dalam penerapan kebat. Kebat merupakan sesuatu yang baru bagi semua guru dalam dunia pengajaran dan pembelajaran. Begitu juga dalam pentaksiran. Dan juga guru masih kurang bersedia kerana sudah selesa dengan cara lama ataupun cara dahulu. Dan guru perlu mengambil masa untuk menerapkan kebat dalam sesi PDB terlebih dahulu sebelum diterapkan dalam pentaksiran. Maksudnya kat sini ialah guru tidak bersedia dalam penerapan kebat. Kerana guru perlu mengambil masa yang agak lama juga untuk menerapkan kebat dalam sesi PDP terlebih dahulu sebelum menerapkan ke dalam pentaksiran. Kenapa mengambil masa yang lama? Kerana guru tersebut masih kurang bersedia kerana mereka ni sudah selesa dengan cara yang lama. Jadi kebat ni adalah merupakan sesuatu yang baru bagi guru menyebabkan mereka mengambil masa yang lama. Okey, isu yang kedua ialah guru kurang kemahiran, pendedahan dan pengetahuan dalam membina item soalan beraras tinggi. Macam mana guru kurang kemahiran ni? Kerana guru tersebut kurang jelas tentang pembinaan item soalan kebat. Maksudnya guru tidak tahu macam mana nak bina item soalan kebat. Kemudian guru kurang diberi pendedahan atau kursus khas bagi membina item soalan kebat. Guru tidak diberi pendedahan ataupun satu kursus yang khas macam mana nak bina item soalan kebat. Kebat ni memerlukan guru memiliki pengetahuan yang luas dalam menghasilkan item soalan yang berunsurkan bukan rutin atau mestilah berkait dengan isu baru ataupun situasi sebenar dalam kehidupan. Guru juga memerlukan pengetahuan yang luas dalam proses pentaksiran berdasarkan jadual spesifikasi ujian ataupun JSU dalam pelbagai aras. Seperti yang saya dah maklumkan tadi, JSU pelbagai aras ni yang ada 6 aras tu dalam domain kognitif. Jadi guru perlu memiliki pengetahuan tentang perkara tersebut. Seterusnya ialah guru masih terikat dengan kaedah pengajaran dan juga pentaksiran secara tradisional, secara dahulu. Kaedah pengajaran tradisional. Macam mana kaedah pengajaran tradisional ni? Kaedah yang satu hala yang mana cikgu sahaja yang bercakap. Itu adalah salah satu kaedah pengajaran tradisional yang terdahulu. Guru juga lebih selesa ataupun terbiasa dengan kaedah chalk and talk. Macam mana kaedah chalk and talk ni? Maksudnya guru hanya menulis dan juga bercakap. Guru menerangkan kemudian memberi penerangan melalui tulisan di hadapan. Kemudian secara tradisional juga pembelajaran berpusatkan guru di mana guru sahaja yang menerangkan, membuat demonstrasi. Kemudian pelajar ni hanyalah sebagai penerima maklumat dan juga sebagai seorang pendengar dan masih juga berfokus kepada cara pentaksiran asal iaitu pada aras kefahaman dan pengetahuan sahaja. Sedangkan kebat ni memfokuskan kepada 4 aras yang pada aras kemahiran berfikir sederhana ataupun kemahiran berfikir aras tinggi. Berbeza dengan kaedah pengajaran tradisional yang lebih berfokuskan kepada aras kefahaman dan juga pengetahuan sahaja, iaitu murid hanya faham dan tahu sahaja, bukan cara untuk mengaplikasi dengan situasi yang sekarang. Isu yang seterusnya ialah murid kurang pengetahuan tentang kebat. Jadi bila guru ni tiada kemahiran tentang kebat dan tak dapat menerangkan tentang kebat,
ataupun tak dapat menerapkan kebat dalam sesi PDP, maka murid pun kuranglah pengetahuan tentang kebat tersebut. Murid tidak dapat berfikir secara kritis dan kreatif. Okay. Murid ini tidak diberi peluang untuk memberi idea, memberi cadangan, tidak diberi peluang untuk berfikir secara kritis dan kreatif. Kerana pembelajaran adalah berpusatkan guru. Guru menggunakan kaedah lama dan tidak menerapkan kebat. Okay. Dan juga murid ni berada di zon selesa dengan pembelajaran berpusatkan guru sahaja. Okay. Menurut kajian 2010, murid jarang menggunakan kemahiran berfikir aras tinggi untuk menjana idea. Jadi, murid akan menghadapi masalah untuk melaksanakan tugasan. Dan murid perlu mempelajari dan menggunakan kebat dalam penjanaan idea supaya tugasan dapat diselesaikan dengan lebih berkesan. Jadi apabila guru menggunakan unsur kebat dalam sesi PDP, maka murid ni akan senang untuk menyelesaikan masalah kerana kebat ni mempunyai aras mengaplikasi. Jadi apabila ada aras mengaplikasi, murid dapat mengaplikasikan apa yang telah dipelajari terhadap sesuatu masalah ataupun terhadap suatu situasi yang baharu. Baiklah, kita dah tengok isu-isu kebat dalam pentaksiran pendidikan Islam. Okey, sekarang kita tengok pula kepada cara untuk menangani dan menyelesaikan isu-isu tersebut. Okey, baiklah, kita tengok dulu kepada cara menangani isu-isu tadi daripada sudut seorang guru. Okay, yang pertama, guru perlu mengubah cara berfikir. Okay, mengubah cara berfikir daripada yang dahulu, yang tradisional kepada yang terkini, iaitu ada unsur kebat. Kemudian perlu melaksanakan pembelajaran berpusatkan murid. Sebelum ni pembelajaran berpusatkan guru. Okay, sekarang pembelajaran berpusatkan murid. Kemudian memotivasikan murid. Okay, memotivasikan murid ni bila cikgu nampak murid tu lemah. Jadi sebagai seorang guru perlu memotivasikan murid tersebut. Okay, kemudian guru tersebut perlu menekankan aktiviti hands-on, mengubah jenis tugasan dan juga berkomunikasi dengan lebih berkesan. Kemudian ada juga pemantauan dari pihak bertanggungjawab untuk melihat pelaksanaan pentaksiran yang berusulkan kebat. Okay, jadi dekat sini guru yang perlu memainkan peranan penting bagi menerapkan unsur kebat dalam sesi PDP dan juga dalam pentaksiran itu sendiri. Jadi apabila guru dah buat perubahan, guru dah menerapkan unsur kebat dalam PDP dan juga dalam pentaksiran, maka murid pun dapat berfikir dengan aras tinggi. Seterusnya kita pergi daripada sudut seorang murid. Okay, yang pertama ialah perkenalkan program peta iThink. Okay, program peta iThink ni ialah alat berfikir yang diperkenalkan ialah peta pemikiran, yang mana terdapat 8 bentuk peta pemikiran visual yang mudah difahami merentas kurikulum. Maksudnya murid ni melakukan program peta iThink ni. Kerana program peta iThink ni mempunyai 8 bentuk peta pemikiran yang mudah difahami, yang merentas kurikulum, yang menggalakkan murid tu untuk berfikir aras tinggi. Kemudian model pembelajaran interaktif. Yang mana model pembelajaran interaktif ni dirancang supaya murid bertanya dan kemudian menemukan jawapan bagi persoalan mereka sendiri. Maksudnya kat sini contohnya murid bertanya soalan. Kemudian kita sebagai seorang guru, kita tanya balik murid tersebut dan murid mencari jawapan terhadap soalan tersebut. Maksudnya kat sini kita melakukan kaedah pembelajaran berpusatkan murid. Okey, ini ialah 8 peta pemikiran iThink yang saya dah terangkan sebentar tadi. Okey, yang mana pertama ialah
peta bulatan. Kedua, peta kuih berganda, peta buih, peta pokok, peta dakap, peta titi, peta alif dan juga peta pelbagai alif. Okey, kita boleh gunakan peta pemikiran IT ni bagi mereka, contohnya mereka membuat aktiviti di dalam kelas, aktiviti menulis nota. Okay, kita boleh minta murid untuk melakukan peta pemikiran IT. Okey, baiklah, kita pergi kepada cadangan penambahbaikan yang terakhir, iaitu pelaksanaan kaedah pentaksiran yang pelbagai menerusi konsep kebat. Okey, kemahiran dalam pendidikan Islam yang boleh diterapkan unsur kebat, terdapat 4 kemahiran. Okey, yang pertama ialah kemahiran membuat kategori. Kemahiran membuat kategori ialah memerlukan keupayaan pelajar untuk membina kefahaman tentang perbezaan yang wujud dalam sesuatu kandungan. Okay, contohnya ialah mengkategorikan perkataan alif lam qamariyah dan alif lam samsiyah dari surah At-Takasur. Kemudian tulis di dalam buku tulis. Itu adalah kemahiran membuat kategori, yang mana dia perlu mencari alif lam samsiyah dan juga alif lam qamariyah yang terdapat di dalam surah At-Takasur. Okey, dekat situ akan ada kemahiran membuat kategori, banding beza di antara dua kandungan. Kemudian, kemahiran membuat ramalan. Okey, kemahiran membuat ramalan ialah kemahiran mengandaikan perkara yang dijangka berlaku daripada pendekatan yang digunakan melalui tema-tema yang ditetapkan. Okey, contohnya, amalan sedekah merupakan bukti kita bersyukur kepada Allah. Okey, beri gambaran tentang kebaikan mengamalkan konsep bersedekah dalam kehidupan. Itu adalah kemahiran membuat ramalan. Kemahiran yang ketiga ialah kemahiran mencipta analogi. Memerlukan kemahiran yang sepenuhnya dalam kandungan ilmu kerana menghubungkaitkan kandungan ilmu dengan situasi semasa dan memerlukan keupayaan menganalisa dan mengaplikasi yang tinggi. Sebagai contoh, Ahmad mengikuti perkhemahan sekolah di dalam hutan dan Ahmad tidak menjumpai sungai dan bekalan air, yang ada hanyalah mencukupi untuk diminum sahaja. Nah, apakah solusi supaya Ahmad dapat bersuci selain menggunakan air? Okay, kemahiran yang untuk analogi ini memerlukan kemahiran yang sepenuhnya dalam kandungan ilmu. Kandungan ilmu yang telah dipelajari ialah di dalam tajuk bersuci. Jadi tajuk bersuci ini perlu dihubungkaitkan dengan situasi semasa yang telah dialami oleh Ahmad ini. Bagaimana untuk bersuci jika tidak terdapat air? Jadi untuk kemahiran mencipta analogi ini, dia memerlukan keupayaan menganalisa dan mengaplikasi yang tinggi kerana ianya menghubungkaitkan antara kandungan ilmu dan juga situasi semasa. Kemahiran yang terakhir ialah kemahiran simulasi. Kemahiran simulasi ialah metodologi untuk melaksanakan percubaan dengan memakai model dari satu sistem nyata. Sebagai contoh, simulasi bertema, terdapat gambar niat tayamum, gambar debu dan juga gambar cara-cara bertayamum. Itu adalah kemahiran yang terakhir di dalam pelaksanaan kaedah pentaksiran yang pelbagai menerusi konsep kebat. Itu sahaja daripada saya untuk tajuk isu kebat dalam pentaksiran pendidikan Islam. Sekian, terima kasih.